Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ketiga, bahawa engkau ketahui bahawasanya adalah pekerjaan tiada sempurna melainkan yang bersungguh-sungguh semata-mata dan berperang yang sehingga, maka bahawasanya mereka itu, yakni dahulu-dahulu yang zahiri, adalah mereka itu seperti kamu, daging dan darah dan ruh dan seumpama kamu. Jadi sesungguhnya seseorang itu tidak akan berjaya, tidak akan sempurna hinggalah dia bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh melalui jalan kami, nescaya kami akan tunjuk jalannya kepada Allah. Maka kita kena bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, menentang hawa nafsu, sehingga dikatakan orang itu dikira orang yang selamat ataupun orang yang sempurna iman. Yang pertama, apabila dia ada sesuatu keinginan, ada sesuatu perkara yang tidak bermanfaat, lalu dia menahannya. Dia nak buat satu perkara yang tidak manfaat, lalu dia menahan dia tak buat. Yang kedua, apabila nafsunya ingin melakukan perkara jahat, lalu dia menahan, dia tidak melakukannya. Yang ketiga, kalau dia malas untuk nak melakukan ibadat, lalu dia lawan dirinya untuk buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apabila seorang itu berusaha nak jadi baik, lalu tidak berjaya dan dia tidak pernah putus asa, dia terus juga berusaha sehinggalah dia berjaya juga. Maka demikian, kita kalau ada perkara yang tidak manfaat, kadang-kadang dia mari je benda-benda yang tidak manfaat, maka kita cuba lawan dengan bersungguh-sungguh agar kita ni dapat meninggalkan. Baik, sebelum pada ini kita ada bicara mengenai faktor lintasan. Ada lintasan itu daripada Allah, ada lintasan itu daripada nafsu, ada lintasan itu daripada syaitan. Dan lintasan-lintasan ini dia kadang-kadang nak suruh kita buat benda yang tidak manfaat ataupun perkara yang membawa kepada dosa. Hatta kalau perkara yang membawa dosa, kadang-kadang ada juga daripada Allah, ada daripada nafsu, ada daripada syaitan. Kalaulah sesuatu itu daripada nafsu, dia ini tetap. Kalau kita nak buat macam ni, mari lintasan itu nak suruh mencuri, lalu kita tolong, tapi tetap juga nak mencuri juga, mari juga, itu nafsu sebenarnya. Tapi kalau syaitan, dia beri lintasan nak buat jahat ini, kemudian dia mari lintasan jahat yang lain dulu. Pas satu. Maknanya itu daripada syaitan. Tapi kalau daripada Allah, ada orang buat jahat, lepas buat jahat, itu daripada Allah untuk menghinakan dia, untuk mengistidrakkan dia, ataupun untuk mengazabkan dia. Wa'iyasubillah. Maka kadang-kadang sesuatu itu, nafsu ni selalu menarik kita buat jahat. Nafsu ini dikatakan bahawa bila Allah Ta'ala menciptakan nafsu, Allah Ta'ala tanya, siapa kamu, siapa aku? Lalu dia kata, aku, kamu. Dia tidak mengaku Allah Ta'ala nafsu ini, sehinggalah dibakar oleh Allah Ta'ala beberapa ratus tahun dia bakar. Masa tanya itu pun, lepas bakar yang sekali pun dia tetap mengatakan aku, kamu. Sehingga beberapa kali dibakar, baru dia kata, aku adalah nafsu, engkau adalah Tuhan. Aku adalah hamba, aku adalah makhluk, ataupun adalah nafsu, kamu adalah Allah Ta'ala Tuhan. Baru mengenal. Bermakna kita ini nak melawan nafsu ini mesti berkali-kali, mesti bersungguh-sungguh. Sebab itu dikatakan jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kerana seseorang itu jihad yang batin ini lawan hawa nafsu, dia tak akan mampu buat jihad yang besar yang lain, sehinggalah dia melawan hawa nafsu. Maka kena bersungguh-sungguh. Jadi untuk kita ini nak selamatkan hati kita supaya jangan hati kita lalai. Ada manusia yang hati dia sakit,
Yakni orang yang suka buat taat, suka juga buat maksiat. Taat pun buat, maksiat pun buat. Ini hati sakit. Ada orang yang hati mati, maknanya buat maksiat suka, buat taat tak suka. Ini hati mati. Hati mati ini bahaya. Kadang-kadang dia tak sedar sakaratul maut baru sedar. Sakaratul maut baru dia sedar. Masya Allah. Dia masa itu sudah nak dekat dengan Allah. Maka ketika itu penyesalan tidak berguna. Dan ada orang hati hidup bercahaya, yakni suka taat, tak suka langsung maksiat. Maka kita kena bersihkan hati kita dengan air zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala secara bersungguh-sungguh. Maka perjalanan kita yang pertama, perjalanan ilmu, belajar ilmu, kemudian amal. Lepas pada amal, kemudian pergi kepada taubat dan zikrullah dan berzikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersungguh-sungguh. Maka tidak sempurna iman seseorang tadi. Sehinggalah seorang tadi bersungguh-sungguh lawan hawa nafsunya. Maka kalau dia lawan hawa nafsu dengan ilmu, biar pastikan ilmu itu mencapai takwa kepada Allah. Kalaulah dia lawan nafsu itu dengan zikrullah, dengan zikir, biarlah zikir dia itu menyebabkan dia mengingati Allah. Kalaulah dia itu bersama dengan orang yang saleh, maka biarlah akhlaknya itu menjadi akhlak yang baik sebagaimana orang yang saleh. Lalu dikatakan kena bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu, ibarat orang yang berperang. Maka bila berperang, takkan berperang dalam keadaan sambil lewat, bermain-main, nescaya binasa. Bermakna kalau kita tidak bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu, maka binasa. Binasa, yakni binasa amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dan maka bahawasanya mereka itu, yakni dahulu-dahulu, orang-orang yang terdahulu, yang dikatakan salafus salih, orang-orang yang terdahulu, mereka itu yang ahli-ahli salih. Yakni kalau salafus salih dan orang-orang salaf, orang yang salih dahulu, bolehlah kita katakan ulama. Kalau ulama salaf dikatakan 300 tahun selepas daripada kewafatan Nabi. Ini golongan yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dari segi ilmu, dari segi amal. Adapun zaman-zaman kita ini, banyak ilmu yang menyeleweng, banyak ilmu yang kadang-kadang membingungkan kita, kecuali kita minta dengan Allah petunjuk agar Allah Ta'ala selamatkan kita, supaya kita duduk di atas perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini yang Nabi kata 73 golongan masuk neraka kecuali satu saja selamat. Maka satu yang selamat itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka nak selamat kita ini, nak ikuti ahli sunnah wal jamaah, kita kena ikut ulama-ulama yang terdahulu. Dari segi amalan ibadat ikut Imam Syafi'i, dari segi tauhid ikut Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dari segi tasawuf akhlak ikut ulama-ulama sufi yang dahulu seperti Junaid Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Abu Hasan Syazili dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa mereka itu yakni dahulu-dahulu yang zahidin, orang yang zuhud kepada Allah, yakni orang yang hatinya tidak ada dunia, ada Allah. Harta dunia hanya di tangan, hatinya adalah Allah Ta'ala. Adalah mereka itu seperti kamu, seperti kita juga, ada daging, darah dan juga roh. Seumpama kamu, seperti kita juga. Bahkan kadang-kadang orang-orang sekarang ini dikatakan lebih gagah dan sebagainya. Orang dahulu, ulama-ulama dahulu, kebanyakan mereka itu guru sahaja. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i sebut, dia kata, wahai ulama-ulama yang kurus, berdakwahlah kamu, dia kata. Maknanya sebab apa? Sebab mereka itu banyak mujahadah kepada Allah Ta'ala. Saya baca ada seorang ulama, dia kata sepanjang dia hidup, selepas dia memahami ilmu tasawuf, dia tidak pernah lagi kenyang. Lapar je kehidupan dia. Lapar. Kita kenyang sama. Jadi nak beritahu, sehingga kan Nabi kata dia takut ulama di akhir zaman. Ada hadis tapi saya tak ingat tak, dia punya matan dia mengatakan bahawa dia kata di akhir zaman ulama, dia kata ilmu banyak, tetapi dia kata tubuhnya berat untuk beribadat pada Allah. Dan dikatakan juga, dia kata akhir zaman pula orang alim malas beribadat, orang jahil rajin ibadat. Dia jadi macam tu. Maka orang jahil yang beribadat dalam jahil-jahil.
Orang alim, yang alim dengan ilmu, maka malas pula ia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seumpama kamu katanya, tetapi adalah mereka itu orang-orang terdahulu lebih ringan. Terlebih ringan tubuhnya ringan bukan kata ringan, maknanya siapa yang tiup angin kepuh tu. Ringannya dengan arti kata mudah bangun buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya jadi ringan tubuh untuk beribadat kepada Allah. Mereka banyak melakukan amal ibadat kepada Allah, sembahyang, baca Quran dan sebagainya. Ulama-ulama dahulu mereka menjadi ulama. Yang pertama mereka menghafal Quran dahulu. Quran didahulukan. Lepas Quran baru dia belajar ilmu-ilmu yang lain pula. Sehinggalah menjadi alim, kemudian dia akan duduk dengan ulama, dengan guru-guru yang mentarbiyah, yang mendidik dia dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab itu kita belajar pun begitu, kena ada guru yang mendidik kita, yang mentarbiyah kita dari segi amal ibadat. Umpama dari segi zikir, maka dia mengambil berat kita tentang zikir. Itu satu tarbiyah. Satu tarbiyah supaya hati kita ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tubuhnya ringan untuk melakukan amal ibadat dan terlebih dhaif anggotanya. Kalau anggotanya pula dhaif, maknanya kadang-kadang tak buat kerja-kerja yang berat, maknanya habiskan masa dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahawa dhaif anggotanya dan terlebih lembut tulangnya daripadamu, katanya terlebih lembut tulang. Maknanya apa? Maknanya kurang bekerja. Kurang bekerja. Kalau kerja dia pun belak-belak kitab saja. Belak-belak kitab saja. Maknanya kalau habiskan masa itu dengan belajar ilmu. Maka kalau kita baca sejarah ulama-ulama dahulu, masa sudah kecil sudah berpisah dengan ibu bapanya. Sudah berpisah dengan ibu bapanya, umur 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah berpisah. Dia hantar anak dia dengan ulama-ulama supaya anak dia jadi soleh. Maknanya bila dia hantar anak dia pada ulama, dia rasa gembira kerana dia bimbang kalau dia didik takut tak boleh nak didik dengan baik. Lalu dia beri pada ulama. Beri pada ulama yang soleh, yang melakukan amal ibadat kepada Allah. Hari ini kena faham. Kadang-kadang anak-anak kita ni lama sangat duduk dengan kita. Lama sampai ke besar duduk dengan kita. Itu dia jadi tidak kuat iman itu. Sebab tu dia kena ajar. Sebab tu Allah Ta'ala wafatkan bapa, ayah Nabi, ibunya, bapa, saudara untuk melatih itu supaya jadi kuat iman dia, mantap iman. Jadi begitu, sehinggalah dia dapat hidup berdikari melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan lebih lembut tulangnya daripada kamu. Mereka tidak kuat bekerja, anggota lebih kuat bekerja. Hari ini macam-macam pekerjaan. Dan tetapi adalah bagi mereka itu kuat ilmu. Dan mereka itu walaupun tubuhnya lemah tetapi ilmunya kuat. Pemahaman ilmunya kuat, hafalan mereka itu kuat. Maka kuat ilmu seseorang tadi itu dengan sebab bersungguh-sungguh. Lalu dikatakan ulama untuk mendapat ilmu ini, yang pertama duduk bersama dengan guru yang soleh dan juga alim lagi soleh, agar ilmu itu barakah. Kemudian bila dia belajar ilmu pula, bagi dia pun kena bersungguh-sungguh, mesti kena ada rajin. Kalau tidak ada rajin, tidak boleh dia berjaya. Dan yang ketiga, kena taat mengikut petunjuk guru dia tadi. Dan yang keempat, kena ada juga bekalan dia untuk mudah dia nak belajar, supaya dia dapat meneruskan perjalanan pembelajaran dia tu. Kalau dia tidak ada hati, makin susah juga nak belajar. Maka demikian, sehingga kuat ilmunya. Dan mereka dulu belajar lama, paling kurang 10 tahun, 12 tahun, 30 tahun pun ada. Masa kecil hantar boleh, kata tuan guru tadi, nanti anak kamu tua baru boleh balik. Maknanya itu. Sehingga kan dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim dikatakan 30 tahun itu tidak lama katanya. Belajar 30 tahun itu tak lama lagi belajar. Setelah dihantar anak 7 tahun, 8 tahun duduk dengan ulama. Balik dia umur dia balik, umur dia sudah tua, 40-50 dah.
masa itu dah jadi alim ulama saleh, dapat membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah kuat ilmu mereka. Macam mana kuat ilmu mereka? Masya Allah, Imam Syafi'i itu membaca itu hafal. Baca sampai katanya terpaksa tutup sebelah. Takut dia baca ni ternampak kali-kali makna ni. Mana terpaksa tutup. Waktu Imam Syafi'i masa dia pergi belajar dengan Imam Malik. Pergi belajar dengan Imam Malik, satu hari dia masuk, dia duduk belakang dah sekali. Kemudian tengok Imam Malik menyampaikan ilmu. Lalu Imam Syafi'i tidak ada apa-apa, kitab pun tidak ada apa-apa. Akhirnya dia ada lalang, ada macam lalang, tahu lalang tu. Macam rupuk lah. Dia ambil, dia tulis-tulis kat tangan dia. Lalu Imam Malik nampak daripada jauh. Imam Malik ni backhand. Backhand, dia tidak boleh orang bermain-main dalam banyak ilmunya. Lalulah dia pun tengok, tapi dia tak marah sebab itu orang yang baru masuk. Imam Syafi'i itu baru hari pertama dah. Lalulah lepas habis belajar, Imam Malik panggil. Imam Syafi'i duduk di hadapan. Lalu ditanya kepada Imam Syafi'i, aku lihat kamu tadi semasa aku menyampaikan ilmu, aku tengok kamu bermain-main dengan tangan kamu. Ya Imam, wahai Tuan Guru, saya tidak bermain-main. Saya hanya menulis sahaja di atas tapak tangan. Dah tulis dengan lalang, dia jadi muda. Dengan pen. Mana tengok apa yang kamu tulis? Tengok dah tapak tangan. Tak ada apa-apa, kosong. Dah habis tu, apa yang kamu tulis? Saya menulis hadis-hadis yang Tuan Guru baca. Kalau macam itu, cuba bacakan pada saya. Lalu dibacakan. Ingat semuanya hadis. Ingat semuanya hadis. Ini Imam Syafi'i. Lalu boleh jadi belajar. Maka duduklah dengan Imam Malik. Lepas duduk dengan Imam Malik, datang anak muridnya, bagi satu kitab. Kitab itu tebal, mungkin lebih kuat daripada ini. Tebal. Bagi pada Imam Malik. Ini buku teksnya, ini kitab yang akan diajar oleh Imam Malik. Lalu katanya, lu 3 hari juga pun ataupun saya lupa dah saya. Dia pun lepas daripada itu dia bagi balik. Dia kata, saya telah menghafal semuanya. Hafal semua. Saya boleh dulu. Orang bagi cari saya hantar balik. Tapi jawapan saya telah memfotostat semuanya. Bukan hafal, tak boleh hafal banyak-banyak. Hanya boleh kata saya boleh fotostat ke semuanya sekali, insyaAllah. Mana? Lalu dia belajar, hafal, ingat, betul ingat. Satu hari Imam Syafi'i hafal, kurang ingat, lambat ingat. Heran, kenapa biasa cepat ingat? Masa itu dia belajar dengan gurunya bernama Waqi'. Lalu dia berkata, syakautu ila Waqi' as-su'il hifzi. Aku mengadu kepada Waqi', yang ini nama gurunya, tentang buruknya adab aku, buruknya hafalan aku. Biasa tak pernah jadi macam tu, biasa hafal, laju saja. Fa'ausyadani ila tauqi ma'asi. Lalu dia menyuruh kepada aku meninggalkan maksiat. Dia tanya pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, mereka bukan ahli maksiat. Tapi kata gurunya, fa'ausyadani ila tauqi ma'asi. Aku mengetah kepada kamu agar meninggalkan maksiat. Dia tanya, apa yang kamu buat salah hari ini? Oh, fikir, rasa tidak ada, fikir. Oh, ya ada saya. Saya terlihat. Dia kata betih orang kuat, terlihat. Bekas sengaja lihat, saya lihat. Kata gurunya, inilah mungkin menyebabkan kamu ini hafalan jadi lemah. Itulah anak kita ni lemah hafal. Lemah hafalannya. Lalu dikatakan bahawa mereka itu kuat ilmunya, kuat hafalan, hafal ilmu kuat. Bukan saja ilmu itu kuat hafal, tetapi kuat amalnya. Amal pun kuat. Dan mereka itu ada yakin. Dalam hati mereka itu ada cahaya keyakinan kepada Allah. Hati kita ini bercahaya sebenarnya. Cuma jangan faham cahaya macam cahaya lampu itu tidak. Maknanya hati kita ini dengan arti kata sentiasa hidup ingat kepada Allah. Tetapi yang jadi tidak ingat itu kerana maksiat yang telah kita lakukan, lalu menyebabkan hati kita lupa kepada Allah. Semakin hari semakin tebal tutupan hati kita. Lalulah orang-orang dahulu
mereka itu berjuang nafsu mereka, lawan sungguh hawa nafsu mereka bersungguh-sungguh, sehingga kan dalam hatinya dapat yakin kepada Allah. Dan cita mereka itu pada pekerjaan agama. Maksud kita ini maknanya semangat bersungguh-sungguh dalam urusan agama. Dalam urusan agama mereka bersungguh-sungguh. Maknanya nak dapatkan ilmu, nak dapatkan amal, nak dapatkan hati yang ingat kepada Allah, maka mereka itu bersungguh-sungguh. Siapa? Orang-orang terdahulu daripada itu. Jadi hari ini ilmu semakin mana semakin berkurangan. Semakin berkurangan ilmu. Kadang-kadang dikatakan ilmu itu banyak, perbahasan itu banyak, kemudahan lagi banyak sekarang. Dulu orang nak baca tengok kitab, kena belik-belik. Sekarang ni tengok internet saja, buka tajuk apa tak. Mana babu uzlah, tulis babu uzlah tubik. Maknanya babu uzlah macam-macam boleh cari. Tubik bab hadis macam-macam. Internet mudah dah sekarang ni. Tak macam dulu kena tengok. Tetapi orang dahulu lebih bersungguh belajar, lebih sungguh beramal, sehingga mereka itu dihabiskan masanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa ringan dan bercita-cita mereka itu pada pekerjaan agama, sehingga kuat atas demikian itu mujahadat, yakni berjihad lawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh lawan nafsu. Jadi nafsu ni kena bersungguh-sungguh kita lawan. Nafsu ni lebih berat pada syaitan sebenarnya. Sebab itu kata ulama mengatakan bahawa seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehinggalah dia menjadikan musuhnya adalah nafsu dia. Sebab daripada syaitan adalah nafsu dia. Apa beza musuh dengan syaitan ini? Kalau ikutkan nak halang dua ni, kita nak lepaskan dua ni, nafsu dengan syaitan ni. Kalau syaitan suruh kita buat benda tak boleh, maka kita berzikir ketika itu, astagfirullah, kita berzikir la ilaha illallah sebagainya, maka benda itu boleh hilang. Itu syaitan. Tapi kalau kita berzikir tak hilang-hilang, itu nafsu. Nafsu. Syaitan sekali astagfirullah, sekali renung balik, 2-3 kali hilang gitu je. Tapi kalau nafsu kita zikir pun tak jadi benda itu. Kalau orang tu kata saya sudah berzikir tetapi masih tidak dapat ditinggalkan, bermakna dia itu orang yang sudah berzikir tidak dapat tinggal maksiat, maknanya dia dikuasai oleh nafsu. Kalau dia kata saya tak pernah berzikir, tak buat maksiat, itu mungkin jadi dikuasai oleh syaitan. Tapi bila dia berzikir hilang, insya-Allah lah. Tapi nafsu cukup payah. Kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh dengan arti kata kena mengekali ia, mengekalkan dia akan zikir tadi. Lalu dikatakan bahawa kuat mujahadahnya. Mana mujahadah? Bersungguh-sungguh lawan. Kena lawan bersungguh-sungguh. Lawan bersungguh-sungguh. Nafsu ni memang sungguh kita buat perkara yang tidak boleh. Di antaranya nafsu dipanggil nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu yang suka buat jahat. Suka buat jahat. Kadang-kadang bangga dengan kejahatan yang dilakukan. Nafsu amarah ini boleh menyebabkan hati seorang itu mati. Dan kita kena berzikir lagi. Macam mana nak bersihkan nafsu? Nak bersihkan nafsu, kalau kita belajar ilmu semata-mata tak bersih nafsu. Salah gaya, belajar ilmu jadi kau gelap hati. Sebab apa? Sebab kita rasa bangga dengan ilmu banyak. Kita rasa nak berbahas dengan orang, kita rasa kita baik pada orang sebab kita sudah belajar, akhirnya hati jadi gelap. Bukan sebab nafsu semakin meningkat naik, semakin turun maknanya. Maka kita tingkat daripada nafsu amarah pergi pada mulhamah, lepas tu pergi pada lawamah, sehingga sampai kepada mutmainnah. Lalu dikatakan bahawa kena mujahadah. Mujahadah mereka itu bersungguh-sungguh mereka lawan tadi, dan berdiri dengan demikian itu maqaman, yakni sehinggalah dia berada. Berdiri itu berada dengan demikian itu maqaman, maqam yang tertentu. Ada orang duduk maqam sabar, tapi nak sabar dia kena banyak tahan sabar lah. Banyak bersabar lama-lama benda itu jadi biasa. Jadi biasa itu duduk maqam sabar.
Kita ni kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak sabar. Itu tak duduk makom sabar lagi. Dia kena duduk di makom sabar sehingga jadi orang yang sabar. Dia kena duduk makom syukur sehingga jadi orang yang bersyukur. Tapi nak bersyukur, nak duduk makom, kena mujahadah dulu. Kena mujahadah dulu. Maknanya kena banyak lawan. Mula-mula kadang-kadang kita, yalah, kalau dalam mujahadah kita, kadang-kadang kita ikut nafsu, kadang-kadang kita sabar, kadang-kadang ikut nafsu nak marah, kadang-kadang kita sabar. Sehingga kan kita teruskan berzikir yang umpamanya beribadat kepada Allah, sehingga kan sesuatu musibah yang berlaku kita jadi tak ada apa-apa. Kita sudah duduk di makam orang yang sabar. Duduk makam. Mereka mencapai beberapa makam. Maknanya dia ada makam, saya lupa dah. Ada makam sabar, ada makam syukur, ada makam khauf, takut. Maknanya ada makam raja, harap kepada Allah Ta'ala. Maknanya ada makam takwa. Jadi kedudukan makam itu kita kena capai. Kalau sabar dia jadi orang sabar, kalau bersyukur kita kena jadi orang yang bersyukur. Tapi nak jadi macam tu macam mana? Kena banyak mujahadah. Kena banyak mujahadah. Apa maknanya? Kena banyak lawan kepada nafsu kita yang sentiasa tarik kita melakukan kejahatan. Tarik kita buat kejahatan. Sebab tu disuruh kita banyak duduk di tempat-tempat yang baik, banyak berkawan dengan orang-orang yang saleh, dan kuatkan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau boleh banyakkan bertafakur, asyikkan diri kepada Allah. Mujahadah yang disebut sebenarnya 4 kali tu, tapi payah nak buat. Kurang cakap, kurang bergaul, kurang tidur, kurang makan. Kita banyak cakap, banyak bergaul, banyak tidur, banyak makan. Itu kita. Pergi satu hari, cakap apa mujahadah gini. Tiba-tiba ini mujahadah kurang makan, tiba-tiba kita pun makan. Dia kata, Ustaz, orang mujahadah ni kurang makan. Tasawuf kan kurang makan. Oh, saya nak jawab. Saya kata tasawuf saya memang kurang makan. Kita memang sikit makan. Tapi saya punya ni biasanya sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Tak tahu kita. Maknanya, jadi nak beritahu itu mujahadah dengan hawa nafsu. Nafsu ni sebenarnya kita boleh menakluki dia. Dan ingat, nafsu tidak akan hilang. Nafsu tidak akan hilang dalam diri kita. Hilang mati kita baru hilang. Nafsu nak buat kejahatan tu mesti ada sama. Hanya biasa kita dapat menakluk dia, dapat tawan dia, dapat jaga dia, sehingga kita ini dapat menguasai nafsu tadi dan berjaya di dalam mujahadah kita. Maka diri olehmu bagi dirimu, maka renunglah diri kita, muhasabahlah diri kita sendiri ni. Ulama-ulama satu sebut macam tu. Tengoklah diri kamu, tiriklah diri kamu. Bermakna apa? Bermakna dikatakan bahawa orang yang terbaik itu adalah orang yang menilik dirinya. Sibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitungkan di hadapan Allah. Jangan duk sibuk hitung diri orang. Hitung diri kita. Macam mana kita yang ibadat kepada Allah, bagaimana akhlak kita, bagaimana amal ibadat kita. Kalau boleh biar sampai menangis kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan bahawa kalau orang-orang itu betul tafakur, ingat kepada Allah, dibersihkan hati, dia akan merasa malu di hadapan Allah, di atas ketaksirannya. Taksir di mana kecuaiannya dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, teliklah bagi dirimu, yakni tengoklah diri kita. Tengok diri kita itu satu obat. Satu obat yang dapat menyembuhkan hati kita. Jangan tengok orang itu yang tidak molek, tengok diri kita. Maka sebaik-baik manusia ini dia dapat melihat keaiban dia sendiri. Sehingga dia merasa fakir, rasa lemah, rasa dhaif di hadapan Allah Ta'ala. Yarhamukallah, moga-moga Allah Ta'ala beri rahmat kepada kamu. Wahimakallah, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kamu. Dan kamu akan obat pada ini penyakit. Maka dengan kita pilih diri kita ini, yang merupakan satu obat. Obat daripada penyakit yang suka nak obat. Penyakit yang suka nak obat ini adalah
adalah penyakit yang ada di dalam hati kita. Sangat susah. Ya, kita hari ini ditanya orang, apa khabar? Kaifahaluka ana bi khair? Apa khabar? Saya baik. Baik, orang tanya sihat ustaz, sihat. Ya, sihat zahir, batin tak sihat. Dalam hati banyak ujub lagi, banyak takabur, banyak sombong lagi. Kalau dapat tengok penyakit batin ini macam penyakit zahir, Masya Allah, baru tahu penyakit itu masing-masing. Baru tahu, Masya Allah. Kalau ada hospital untuk penyakit batin, maka pada pakat duduk buat belaka gitu. Masuk buat belaka. Kalau tukang ngaca masuk ICU. Mana berat kan? Berat. Tak deki banyak ujub takabur. Sebab apa penyakit ini berat sebenarnya? Susah nak ubat. Susah nak ubat kadang-kadang. Sebab apa? Sebab penyakit ini kita tidak tahu, kita tidak sedar. Kecuali orang yang Allah Ta'ala sedarkan ini. Kalau orang itu sedar, dia rasa takut, Masya Allah, banyaknya penyakit dalam hati. Dan penyakit batin lebih bahaya daripada penyakit zahir. Lebih bahaya. Oh, dia kata orang sakit, orang sakit hasad dengki mana ada masuk buat. Maknanya tak ada cedera, maknanya hasad dengki boleh, orang tu hasad dengki boleh jalan, boleh ada. Tak, itu lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Sebab kita akan dibangkitkan di hadapan Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Nanti Allah Ta'ala akan tengok amalan kita. Mana-mana amalan yang ada penyakit, maka tidak diterima oleh Allah. Maknanya Allah Ta'ala akan tengok. Kalau ada penyakit, Allah Ta'ala tak terima. Sama ada penyakit itu penyakit bangga, penyakit itu penyakit dipanggil hasad, penyakit itu dipanggil penyakit takabur, sombong. Jadi penyakit-penyakit ini menyebabkan amal ibadat terbatal. Tidak ada hadis yang mengatakan amal ibadat itu terbatal kecuali penyakit dalam hati. Iyyakum wal hasad, iyyaka wal hasad. Innal hasada yaqulul hasanat kama taquluna wal haqa. Jauhkan kamu daripada penyakit hasad dengki. Penyakit dengki ini, penyakit dengki ini akan memakan pahala-pahala ibadat-ibadat kita sebagaimana api makan kayu api. Maknanya jadi hilang amal ibadat. Tetapi tak ada hadis apa kena kecil mani batal amal ibadat. Tak ada. Tidak ada hadis sebenarnya. Sebab itu dikatakan bahawa penyakit ini penyakit yang sukar nak diobati. Bahkan jangan ingat mudah-mudah kadang-kadang kita nak mengobati penyakit yang ada di dalam hati kita, yang setelah selama ini kita tidak pernah bersihkan hati kita. Dengan hati kata kita kadang-kadang tak pernah berzikir sebagai contoh. Kita kadang-kadang tak hadir majlis-majlis ilmu kadang-kadang. Lalu hati kita ni kotor, banyak penyakit. Bila banyak penyakit, tak cukup dengan satu hari, tak cukup dengan 2-3 hari, bahkan makan masa tahun. Sebab tu tidak heran ada orang yang sudah berzikir bertahun-tahun, barulah mana hati itu dapat ingat pada Allah. Kenapa? Kerana penyakit yang di dalam hati ini, maka sukar nak diobati. Dan sukar nak obati sebab apa? Sebab payah nak cari doktor, payah nak cari orang yang boleh mengobati. Ada pun penyakit zahir, kadang-kadang bila kita kata saja, sakit jantung itu berlubang, maknanya beritahu doktor. Doktor boleh show, awak boleh pergi hospital ni. Kalau nak ada duit banyak pergi kat luar negara. Dia pakai tempel dengan plastik. Maknanya, jadi nak beritahu, dia beritahu buat banyak. Tetapi penyakit dalam batin ini macam mana? Kita nak obati. Kadang-kadang semakin kita belajar, semakin tebal hasadnya. Kadang-kadang semakin banyak kita belajar, semakin banyak sombongnya. Maka ini dikatakan penyakit yang sukar nak obat. Yang pertama, kadang-kadang kita payah nak jumpa orang yang mengobatinya. Kerana orang yang mengobatinya mesti orang yang bersih hatinya. Macam mana dia nak bersihkan hati orang sedangkan hatinya tidak bersih? Itu yang pertama. Yang kedua, obatnya sangat pahit. Lebih pahit daripada jadam. Jadam pergi. Mana pahit? Obat dia apa yang pahit tu? Obat dia pahit sebenarnya. Obat dia tak payah. Istighfar dia 70,000. Sebagai contoh. Kadang 100,000. Jadi kena lawan. Kena lawan. Itu obat dia. Jadi kena amalkan dia. Dan obat dia berterusan. Mana berterusan pun. Maka dikatakan bahawa payah kita nak obat penyakit di dalam hati ini kita ini, kecuali orang yang bersungguh-sungguh, nasihati Allah Ta'ala akan tunjuk jalannya kepada Allah.
Maka mudah-mudahan dapat kemenangan insya-Allah. Moga-moga kita yang belajar kitab Imam Al-Ghazali ini dapat barakah dan dihidupkan hati kita, dibersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Faslun, ini satu pasal, satu tajuk. Kemudian maka ketahui olehmu, lepas kita bicara tentang nafsu ini yang cukup payah, ketahuilah akan jumlah ini bahawasanya aku menguraikan baginya akan faedahnya yang aku dapat. Jadi faedah apa? Faedah berlawan hawa nafsu ni. Lawan hawa nafsu yang aku dapat akan dia sekira-kira memukul di dalam hatimu yang selama ini selalu datang dalam hati kita apabila engkau sebutkan akan dia, apabila kita ingatkan akan dia. Jadi memanglah dalam hati kita kadang-kadang banyak benda nafsu yang banyak. Nafsu yang banyak. Sebab tu kita banyak fikir nafsu. Kadang kita fikir benda apa yang kita fikir. Kadang kita nak fikir kedudukan, harta benda, kemewahan, macam-macam. Tetapi lupa abai ibadat kepada Allah. Jadi dalam hati kita ni banyak lagi dunia sebenarnya. Lalu sekarang ini kita nak belajar biar dunia ni kita buang dalam hati, masuk Allah Ta'ala. Nak masuk Allah Ta'ala. Dan dunia tak salah, jangan salah ke dunia tak salah. Yang salahnya hati kita yang lalai kepada Allah Ta'ala. Dan memadalah jika membicarakan bab ini, dia kata cukuplah membicarakan bab ini, dan meninggalkan jika atas yang lebih nyata daripada dia kata dia tinggal lah. Dia baca dalam bab ini sikit-sikit saja dan dia tinggallah benda yang lebih nyata daripada hak, daripada yang sebenar. Jika engkau tilik akan dia, kalau kamu tilik betul-betul dan engkau amalkan dengan barang yang di dalamnya, wabillahi taufiq. Dia kata di sini cukuplah pada nak beritahu kepada kita dalam bab ini yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali betapa beratnya kita ini perlu lawan hawa nafsu kita. Dan kemudian kita amalkan dia, insya-Allah mana amalkan dia, moga-moga kita dapatkan menang. Jadi dalam pelajaran kita di sini, kita hanya saya seru diri saya saja. Yang pertama, kalau boleh banyakkanlah istighfar kepada Allah. Amalan kita amalan istighfar sahaja. Maknanya kalau dia buat banyak, buat sikit tak apa, tapi yang paling penting tak tinggal istighfar tu, jangan tinggal. Maknanya biarlah 10 je boleh istighfar, 10 saja. Berat istighfar macam kat berat. Maknanya jadi nak istighfar saja, istighfar Astaghfirullahalazim. Maknanya minta Allah Taala ampunkan kita. Dan yang kedua, banyakkan selawat Nabi. Selawat kepada Nabi. Maknanya supaya hati kita ni biar ingat pada Nabi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Yang ketiga, banyak la ilaha illallah. Kita nak kembalikan tauhid kita. Banyak nak syirik pada Allah kita ni. Kita duduk syirik pada Allah. Kalau kita buat sesuatu benda, kita lupa pada Allah, itu syirik. Kita buat satu benda, kita meniaga berjaya, kita lupa Allah. Masih baik kita buat macam ni. Kita usaha sampai berjaya, lupa Allah. Maka itu syirik lagi pada Allah. Banyak sangat syirik pada Allah. Lepas tu tiap-tiap hari kena la ilaha illallah tu disebut tiap-tiap. 3 ni je, tambah banyak-banyak. Maknanya selawat, istighfar dan juga zikir pada Allah. Orang yang berselawat, Nabi sebut, Allah tak sebut, wa ma kana liyu'adzibahu wa anta fihi. Aku tidak akan seksa mereka itu yang kamu itu Muhammad ada bersama mereka. Kena Nabi kena ada bersama dengan kita. Nabi nak bersama dengan kita macam mana? Hati kita kena ingat dia. Bila hati kita ingat kepada dia, hati kita sudah bersama dengan dia, Allah Ta'ala janji, wa ma kana liyu'adzibahu, aku tak akan azabmu. Wa ma kana liyu'adzibahu wa hum yastaghfirun, aku tidak mengazabkan mereka juga hal kadang mereka beristighfar. Kalau orang ahli istighfar, Allah Ta'ala tak azab dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan orang yang sebut la ilaha illallah ni, Allah Ta'ala sentiasa ingat dia. Uskukum fazkuruni uskukum, sebutlah aku, ingatlah aku ingat pada dia. Lalu 3 perkara ini
supaya hati kita tenang, supaya hati kita boleh terima Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan juga supaya kita dapat jaga amal ibadat kita. Boleh jadi amal ibadat kita tidak rosak dengan perbuatan. Tak ada orang nak semayang asal 5 rakaat, tak ada. Kecuali tersalah tadi. Tak ada orang malah hari ni main subuh selah ada penting maknanya serakat. Dia tahu dah perkara itu akan batal amal ibadat dia. Dia akan jaga amal ibadat. Sebab tu dari segi perbuatan tak rosak pahala kadang-kadang dengan perbuatan, tapi rosak pahala dengan apa? Dengan hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Dalam tubuh badan kita ada seketut daging, kalau baik-baiklah ke, kalau buruk-buruklah ke, iaitu hati. Hati ya. Kalau hati buruk, jadi habis amal ibadat kita. Walaupun kita ini orang ahli ibadat, siang malam tidak tinggal ibadat. Seorang wanita zaman Nabi sembahyang malam tidak tinggal, siang hari berpuasa pula. Nabi kata dia ahli neraka kerana tidak dapat menjaga hati. Hati tidak bersih. Tapi ada orang yang Nabi jamin syurga, amal ibadahnya tidak ada, amal ibadahnya kurang, tetapi hatinya bersih, ingat kepada Allah, membersihkan hati kepada Allah, maka dia menjadi ahli syurga. Hati kita ini yang pertama, kalau orang buat salah pada kita, kita maafkan dia. Kalau kita buat salah ke orang, kita minta maaf ke dia. Itu hati kita bersih. Yang kedua, kena baik sangka dengan Allah. Allah Ta'ala beri musibah ke, Allah Ta'ala beri nikmat ke, Allah Ta'ala beri tarik nikmat ke, Allah Ta'ala beri sakit ke, itu kena baik sangka dengan Allah. Kena baik sangka dengan Allah. Kalau tak baik sangka dengan Allah, itu seburuk-buruk manusia. Sebab tu kata ulama, dia kata seburuk-buruk manusia ini adalah, yang pertama dan adalah dia ini buruk sangka dengan Allah, buruk sangka dengan makhluk Allah. Ini seburuk-buruk manusia. Dan sebaik-baik manusia, dia baik sangka dengan makhluk Allah, dan dia baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Jadi nak beritahu begitu. Yang kedua, kita kena baik sangka dengan Allah supaya hati kita jadi baik. Dan yang ketiga, kita kena terima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Kena terima apa saja yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita terima dengan rasa tenang, rasa suka. Dan kenapa? Kerana itu pilihan Allah, dan pilihan Allah itulah yang paling baik bagi kita, supaya hati kita ini maknanya tenang hati kita. Maka dikatakan bahawa di sini, pertama, tengok ini dia kata, kalau kamu tengok betul-betul ni, kamu amal, maka selamat kita. Yang pertama kenapa? Yang pertama, bahawa engkau mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala telah mendomankan. Doman ini maknanya telah menjaminkan rezeki engkau di dalam kitabnya, yakni di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah jamin rezeki kita di dalam Al-Quran. Jangan terpedaya kita. Hari ini kita terpedaya, Masya Allah, sibuk sungguh kita mencari rezeki. Sibuk betul kita siang malam, Masya Allah. Saya pun nak alami gini, Allah sibuk sungguh. Bila duduk belah pagi hari baru teringat. Baru teringat, Masya Allah, tertipu daya kita rupanya. Tertipu daya. Lepas itu orang-orang dahulu, dia nak buat apa-apa, dia tanya guru dia, takut dia tertipu daya ataupun tidak. Lalu dikatakan bahawa yakinlah dengan rezeki Allah. Allah Ta'ala telah daman, Allah Ta'ala telah jamin rezeki kita. Bila Allah Ta'ala jamin itu? Masa kita nak kerja, dah. Masa sebelum kita lahir atas muka bumi ni. Sebelum kita lahir dalam perut ibu tu sudah dijamin akan rezeki kita. Bikatbi rezeki. Allah Ta'ala suruh malaikat dengan menulis rezeki seorang tadi. Maka dia tulis rezeki kita. Banyak ni. Besok apa kita dapat? Hari ni apa kita dapat? Sebagai orang yang beriman, kalau kita dapat rezeki itu, itulah rezeki kita. Maknanya, biarlah, maknanya kita pegang, itu rezeki kita. Asal duk sibuk-sibuk dah, oh ini orang buat anak kita, asal sibuk-sibuk tu. Biarlah dari segi zahirnya dia kianat kita itu zahir, hakikatnya Allah Ta'ala nak beri kita begitu ke.
Gitu kalau kita sakit. Oh, orang sihir kita ni, siapa sakit kita ni, nak buat orang kita mati ni. Jangan biarlah kita sakit, menuju kita dapat pahala. Ustaz dah cakap, Ustaz dah tengok. Saya pernah kena sihir dahulu. Cerita bab sihir. Pernah kena sihir dahulu. Saya tak tahu saya dah sihir. Kata orang berubat tu dia kata sihir. Dia ada kena santau. Dia kata, sehingga kan satu hari tu saya motor darah. Dan keluar kaca ni biji besi. Mana tu? Apa? Tak pemain rasa. Saya masa tu tak ada fikir lain, fikir mati. Dosa banyak. Fikir ke mati saja apa dalam mati aku. Fikir amal ibadah. Amal ibadah itu kurang. Kabar korang ni sedap. Kabar korang ni sedap. Ya dua sedap. Kabar korang kata korang. Dua sedap. Yang kena jual ni sedap. Kabar korang. Buatlah kamu. Maya sunatlah kamu. Memang sedap kan? Mana kabar korang. Yang kedua, maya sunat. Berapa ni? Kata korang. Memang sedap. Memang sedap dua kali ni. Tapi yang kabar nombor amal ini, tak beramal itu bahaya. Banyak dosanya. Dan kita cukuplah ambil akhlak Nabi ketika Nabi kena sihir dan Nabi tahu orang ni yang menyihir dia. Sahabat Nabi tahu, lalu sahabat Nabi minta izin. Orang kata ni nak pergi kantor ataupun nak buat sesuatu. Dia ni sanggup, tapi Nabi kata aku ini diutuskan untuk melakukan kejahatan pada orang. Itu. Lalu kita kena peganglah maknanya ketetapan Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala telah jamin akan rezeki kita. Banyak mana alhamdulillah lah, terimalah. Orang sikit, terimalah nak orang. Yang sikit tu jangan dikatakan sikit. Kadang-kadang sikit tu jadi banyak. Orang-orang dahulu kadang-kadang kerja dia buat bendam saja. Buat bendam saja. Tanam padi. Habis tanam padi, tanam ubi. Maknanya lepas tu tanah saya molek-molek ada mati 2-3 tanah ada. Mana sampai ke cucu boleh duduk tanah kopi. Dan kopi dulu buat berapa? Jadi pegawai besar ke dah? Maknanya ke jadi ahli askur dah. Ahli askur apa gantung rumah dan hari. Mana? Dah gitu saja. Tapi Allah Taala beri barakah kehidupan dia. Barakah. Ilmu ni kita nak biar boleh berkat. Ilmu dan harta itu biar berkat. Maka kena terima apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, lebih-lebih lagi berkaitan dengan rezeki. Maka telah mendomankan rezeki engkau di dalam kitabnya dalam Al-Quran. Apa buktinya? Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali semuanya Allah Ta'ala telah jamin rezeki atasnya. Semua binatang. Apa disebut binatang? Nak beritahu pada kita binatang yang tidak sujud kepada Allah itu sudah dijamin rezeki. Apatah kita yang sujud kepada Allah, yang menyebut nama Allah, yang beriman kepada Allah. Jangan katakan kepada kita yang beriman, bahkan Allah Ta'ala sebut kepada orang kafir pun, aqala allazina kafaru yatamatta'u wa ya'kulu kama ta'kulu an'am. Mereka itu orang-orang kafir, mereka itu berseronok-seronok dan mereka makan. Mereka boleh makan sebagaimana makannya binatang-binatang ternakan. Jadi nak beritahu orang kafir pun Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Maka rezeki duduk di dalam jaminan Allah. Tapi bila sebut jaminan Allah, tidak bermakna kita ini tidak bekerja. Kita bekerjalah, bekerja dan jangan lupa ibadat kepada Allah. Dan terimalah apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jangan sampai sibuk mencari rezeki sehingga lalai beribadat. Sedangkan rezeki sudah dijamin oleh Allah. Allah Ta'ala jamin belaka. Maknanya pasti akan ada rezeki. Ada rezeki sebenarnya, pasti ada rezeki. Kalau ada, dia kata pendapatan dia sedikit, lepas tu nanti ada anak pula, tak, Allah Ta'ala tambah lah. Allah Ta'ala maha mengetahui 3 orang banyak ni, 4 orang banyak ni. Kita rasa susah hati. Sebab tu orang-orang yang salah, dia yakin dengan janji Allah, dia tak susah hati tentang rezeki. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah, tengok kita cerita dulu. Sampai kamu makan, orang cakap bisa.
Maknanya akhirnya sampai kau rezeki setakat dalam mulut dia. Ini yang kita cerita tahu. Maka Allah Ta'ala sebut, maknanya huwallazi, maknanya dialah yang menurunkan, fa'anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kami akan menurunkan air hujan daripada langit. Dan air hujan daripada langit itu turun di atas ke bumi dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan tanaman-tanaman yang diturunkan air hujan padanya itu rizqan lakum, menjadi rezeki kepada kita. Jadi rezeki Allah dah tetap. Maknanya di atas muka bumi tumbuh tanaman-tanaman, macam-macam tanaman. Air hujan sama je, air hujan sama saja, tapi buah macam-macam rasa. Durian rasa lain, orang hutan rasa lain. Maknanya kemudian orang ramai makan ikan tiap-tiap hari, ikan nelayan ambil tak habis-habis ikan. Maknanya rezeki Allah Ta'ala banyak. Dan mengaku bagimu dengan dia, dan kita kena mengaku, yakin Allah Ta'ala beri rezeki kita. Jadi kita ni kena ingat, rezeki kita Allah Ta'ala tanggung, rezeki anak kita tanggung. Hari ni ibu bapa sibuk, takut anak dia tak ada rezeki akan datang. Jangan takut rezeki. Kita takut anak kita tak ada ibadat waktu pagi. Ini maknanya kita takut anak kita kaki besar nak kerja apa, nak makan apa, Masya Allah. Tak ada bimbang makanan. Tak ada bimbang. Yang kita bimbang ni anak kita ni ada ibadat ke tak? Nanti kita mati dia boleh beri hadiah daripada kita. Hadiah apa? Hadiah lah, hadiah Fatihah, hadiah baca Yasin, hadiah la ilaha illallah pada kita. Ni lah yang paling utama. Sebab tu sepatutnya ibu bapa kena bimbang. Bimbang sungguh anak. Bimbang apa? Bimbang lah. Takut anak kita tak semayang. Bimbang takut anak kita ni mana tak pandang mengaji, dia bimbang. Susah hati. Seorang ibu jumpa saya dalam hati yang sangat terharu sampai menangis. Dia kata, anak dia marah, apa nak suruh saya belajar mengaji tak ada pedok. Dia dengar anak dia kata gitu, Allah, maknanya bayangkanlah hati seorang ibu. Maknanya yang faham pentingnya baca Quran ini, faham, dia boleh kata, apalah nak suruh saya mengaji tak ada pedok. Itu hari ini. Hari ini berat tak berat. Tapi menyesal lah, sedih bapa anak dia jadi gitu. Tapi belajar bagus lah. Belajar bagus. Baru nampak. Sekarang ni kita kena faham. Jangan susah hati tentang rezeki. Siapa yang susah hati tentang rezeki itu, dia duduk dalam tipu daya lagi. Nanti ibadat dia itu, ibadat dia boleh membawa kepada rosak amalnya. Kan saya beritahu dah dulu, ada orang yang dia gali kubur, masa mati muka menghadap kiblat, bila gali bola membelakangi kiblat. Bila ditanya oleh ulama, ulama kata ini orang tidak yakin dengan rezeki Allah. Maka kalau tak yakin dengan rezeki Allah, macam mana Allah Ta'ala nak terima amal ibadat kita? Aku yang beri rezeki setara ni, banyak ni tiap-tiap hari daripada mulai sampai sekarang, daripada mu tak tahu buat apa-apa, daripada kamu lemah sampai sekarang, mu boleh tak yakin lagi dengan rezeki aku. Ini amal ibadat jadi batal. Kita duduk semayang, rezeki Allah kita tak yakin. Yakin rezeki Allah tentang anak kita, yakin. Tapi bimbanglah kita pada anak kita tentang amal ibadat dia. Ibadat tak ada jaminan. Allah Ta'ala kata siapa amal soleh masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka. Ini Allah Ta'ala sebut, wala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar. Siapa yang buat jahat demi kejahatan, jahat, maka dia ahli neraka. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabun nar. Orang yang beriman beramal soleh dia ahli syurga. Ini Allah Ta'ala kata macam tu. Ada rezeki, Allah Ta'ala kata aku beri rezeki bagi. Bagi rezeki, jangan bimbang. Allah Ta'ala bagi rezeki. Jangan takut kita kepada amal ibadat anak-anak kita. Untuk pengetahuan, ramai ibu bapa yang menangis melihat anaknya tidak ada ibadat. Kita nak apa nanti kita dapat satu peringkat, nak duit kita ambil tak. Tapi fikir duit ambil tak. Tapi sedih. Sedih tengok anak tak pandai mengaji, anak tak pandai sembahyang, anak tak pandai buat apa-apa. Sedih kita. Macam mana dia nak sembahyang jenazah kita? Sedangkan ulama kata yang afdal itu sembahyang jenazah adalah anak dia sendiri. Maknanya yang lagi sedih lagi bila kita mati pakat menggebu. Dia pakat menggebu.
Kita tinggalkan dia, tapi dia bergebu sebab tidak ada ilmu agama, amal ibadah. Ini kita takut. Maka hari ini cukuplah kita hari ini kita kena fikir kepada agama. Fikir kepada agama supaya anak kita ini selamat dan jangan bimbang lagi rezeki. Baik rezeki kita, baik rezeki anak kita, cucu kita dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa dah mengaku baginya dengan dia dan apa yang engkau kata. Bagaimana katanya? Jikalau telah menjanjikan oleh seorang raja daripada raja-raja dunia, tiba-tiba seorang raja dia janji kepada kita bahawa ia hendak menjamu akan dikau pada satu malam di atas surat. Surat atau surat. Atau surat. Tengok-tengok. Maknanya tuan ku jemput dimakan kat istana. Allah. Bayanglah memang makan sekarang. Maknanya bayang ya raja je pun. Kadang-kadang kita tengok surat, comel, tempah tu, muka-muka macam dia kahwin je. Hebat. Maknanya saya pernah dapat awal istana panggil gitu, surat gitu. Biasa saja. Tapi rasa macam mana kalau orang jemput kita? Orang jemput ke istana. Kalau zaman ni Allah, Masya Allah. Kalau tuan tu panggil kau, tak ada baju Melayu, beli baju Melayu. Beli, kena belajar cara jalan, kaki gini jalan. Kalau tuan tu beri tangan, kena kabung gitu, betul gitu. Mana? Kalau ada pakar terpuluh tu, pakar mana-mana, jangan beri sengit, macam-macam. Cara jalan tu betul, cakap pula, biar aku tanya nak jawab mana. Masya Allah. Sungguh dia, bersungguh. Maknanya. Lalu dah janji dah nak jamu akan dikau pada satu malam dan memberi makan akan dikau dan dia nak beri makan. Adakah kita fikir lagi malam ni nak makan apa, malam ni nak makan apa? Dah dia panggil itu tu apa? Kita susah hati tak? Tentang diri kita. Maknanya raja nak jamin, nak beri makan nak jamin. Maknanya dah malam ni kita nak makan apa, dah susah hati tak? Dia berarti tentang diri kita. Maka sampai masa dia berilah pada kita. Ini raja. Yang jamin kita Allah Ta'ala. Dia jamin ke mana? Dia jamin pada dalam Quran dia dah sebut tak? Sebab tu hari-hari kita makan. Makan semua hari-hari. Saya fikirlah, tangguh kau tak ada orang undang dah bila buat padi macam mana? Pula saya fikirlah tu. Mana? Kalau pergi Kedah hanya boleh bijak saja. Kerana mari kau mari minta. Jadi orang undang kau kurang pula padi. Tak ada fikir tak? Allah Ta'ala jamin. Adalah ikut cara lain tu. Ada ikut cara lain. Dan adalah engkau itu membaikkan sangka dengan dia dan kita baik sangka pada tu. Allah raja takkan walau kita, takkan tak ada piti nak belanja kita. Maka kita, takkan dia kaya, tak susah apa. Itu raja yang kaya, yang jamin kita yang maha kaya. Bukan raja daripada segala raja. Maka dikatakan bahawa ia sebenarnya tiada mendusta. Raja takkanlah dusta sebab dia tak susah nak bagi kita. Tak susah. Dan menyalahi akal janjinya, dia tidak akan mungkin janji untuk setakat nak makan kita, tak mungkin janji dia. Sebab apa? Sebab dia ada. Kita ni kadang-kadang mungkin janji tu surat tak ada. Maknanya janji tak bagus. Tak ada. Lalu dikatakan bahawa tetapi pula jikalau menjanjikan dikau dengan orang pakan. Pakan orang pekan. Orang pekan ni dia orang kampung lah. Janji kita, tengoklah nanti ada PT saya nak ajak orang makan kan. Kita main mikir, ya ketuk ada kerja ketuk lah. Maknanya janji-janji. Maknanya orang pekan. Atau orang Yahudi, atau orang Nasrani, atau orang Majusi yang mastur. Mastur ni maknanya yang tersembunyi sebenarnya. Mastur, yakni baik sangka kamu akan dia. Kita pun baik sangka. Boleh ke kalau orang kafir nak jamu kita makan? Boleh kalau makanan dia halal. Kalau hasil pendapatan dia tu kita tengok molek dan makanan tu halal, tak ada salah. Tidak salah dia nak jamu kita. Maknanya maka dikata baik sangka akan dia sebab zahir kelakuannya. Sebab kita tengok zahir kelakuannya dia baik. Ada juga orang kafir yang baik-baik. Maknanya lalu ajak kita makan, beri kita makan. Sertamu lagi ia afif pada jual belinya. Maka afif ni maknanya dia ini tidak tamak lah, memadai.
ataupun dia ini orang yang baik pada dalam jual belinya. Tiadakah engkau percaya dengan janjinya dan tetap dengan katanya? Adakah kamu percaya dan kamu tetap dengan kata dia, dan tiada engkau duka cita dengan makan petang kau demikian? Maka kita tak susah demikian malam itu berpegang ia atasnya kerana percaya pada dia. Kita pun tak susah makan malam petang. Tak apalah, dia kata nak bagi kita makan. Siapa yang kata nak bagi makan itu? Yang nak bagi makan itu baik Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang kafir. Tapi kita tahu dia ni orang baik. Baik dia, kita pun orang yang macam ni pun kita rasa tak ada masalah. Kita pun tak susah nak makan apa rumah kita, tak ada benda. Dia akan beri makanan pada kita. Sedangkan Allah Ta'ala dah janji, aku akan beri makanan kepada kamu, beri rezeki kepada kamu. Sebab tu tak susah kita sebenarnya. Tak ada kok ramai-ramai yang susah, iyalah. Ada yang susah. Tetapi nak beritahu orang tu boleh jadi senang kalau dia betul-betul pegang kepada Allah. Ada seorang pun saya jumpa, dia belajar. Bila dia belajar, lalulah dia ini tak dapat PhD. Boleh belajar di sebuah universiti, keluar. Kemudian dia duduk sampul, dia tak boleh balik. Dia nak balik malu. Kemudian dia pun duduk dekat asrama kawan dia, depan itu. Tapi kehebatan dia duduk dekat surau itu 5 waktu sebelum. Mayang lama jaga semua mayang. Ada masa saya keluar kerja-kerja part time gitu je maknanya. Akhir sekali orang universiti ambil dia kerja balik. Tapi dia kerja tak pernah dia kerja, tak ada sikit tak boleh lah. Tapi adalah dia tak bawa. Lepas tu dia beritahu pada saya, saya yakin bila kita dulu jaga semayang ni, Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Benda tu ada dalam Quran lama dah. Bukan hari ni. Ada Quran ni. Allah Ta'ala sebut dah kan, waktu buyuta min abwabiha, masuk itu pintu dia. Nak masuk rumah, masuk itu pintu. Nak masuk rumah rezeki, pintunya ibadat. Maknanya kalau kita tumpu kepada ibadat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala beri jalan keluar, dan Allah Ta'ala beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka dikatakan bahawa kalau kita ini betul-betul yakin dengan Allah, dekatkan diri dengan Allah, wa amal ibadat dengan Allah, nascaya Allah Ta'ala buka pintu rezeki kita. Jadi siapa-siapa yang rasa susah, mari anak kita, anak saudara kita rasa susah, suruh dia semayang jemaah, jangan tinggal. Semayang jemaah yang tinggal, suruh dia dekatkan dengan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala buka pintu rezeki ni. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa sebab zahir kelakuannya setemu lagi afif berjual beli. Tiadakah engkau percaya dengan janjinya dan tetap dengan katanya, dan tiadakah engkau duka cita dengan makan petang kau demikian malam itu berpegang atasnya. Maka apa kelakuanmu? Bagaimana keadaan kamu ketika yang kamu sudah yakin? Susah hati tak? Tidak susah hati. Sebab apa tidak susah hati? Sebab sudah ada jaminan dengan orang yang nak beri pada kita, orang yang baik. Satu, orang yang baik. Yang kedua, orang yang kaya. Dia nak jamin kita yang maha baik, yang maha kaya. Mana susah hati apa? Sebab tu orang-orang dahulu dia tumpu ibadah, hati tak susah. Sebab itu orang hari ini yang tidak boleh tumpu kepada ibadah itu, kebanyakan rezeki tak menghalang dia. Rezeki halang. Jadi akibat daripada rezeki yang dihalang dia itu, akhir sekali dia terpedaya tidak melakukan ibadat kepada Allah. Jangan kita ini jangan terpedaya. Lalu dikatakan bahawa dan saya telah menjanjikan dikau Allah Ta'ala dan juga aku bagi makan rezeki kamu. Katanya pengarang, Allah Ta'ala jamin kepada aku dan kepada kamu tentang rezeki, dan mendoman bagimu, dan dia beri jaminan kepada kita, kepada kamu. Tetapi ia bersumpah, dan bersumpah lagi atasnya, bukan satu tempat dalam Quran, bukan satu tempat, maka engkau tetap dengan janjinya banyak tempat. Dalam Quran ni banyak sebenarnya ayat-ayat tentang rezeki yang Allah Ta'ala jamin akan beri rezeki kepada kita, dan diam engkau kepada firman-Nya, diam berserah, terima. Jangan banyak bersoal, terima, insya-Allah rezeki Allah Ta'ala jamin. Lepas tu kita tengok orang-orang, kata tuan guru saya, tuan guru Haji dia kata, kalau kamu alim, kamu soleh, kamu tidak akan apa-apa, katanya. Tidak akan apa-apa.
Dan kalau kita tidak alim, kita soleh pun tidak akan apa-apa. Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Dan dia kata domannya, jaminannya itu Allah Ta'ala jamin dalam firman-Nya, dalam jaminannya, dan tiada engkau tilik kepada bahagiannya, tetapi kamu kalah. Kamu keluh kesah, kamu keluh kesah, tapi saya, kamu tak tilik bahagian daripada rezeki Allah, tak tilik. Allah Ta'ala jamin pada kita, tak tengok, tak tilik susu hati kita. Gimari, Masya Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala sedorkan dia, alhamdulillah. Sahabat saya Pak Jadi kaya-kaya sedor ni, Allah, aku dulu bulan Ramadan baca Quran, kadang-kadang khatam 3 hari. Tahun ni nak baca Quran tak datang ni. Tak nak baca Quran. Dulu tak dakwah mengajar si mana, dia tak dakwah. Saya mari fikir tu. Padahal kalau tak dakwah tak tu tak apa, tak cukup dah, tapi dah saya lebih. Dia gini nak beritahu. Dia kata dah, siapa yang terlalu utama dunia mudarat akhirat. Dia akan mudarat akhirat. Akhirat mudarat. Maknanya, tetapi sesiapa yang utamakan akhirat, dunia tak mudarat. Dia jadi gitu. Dunia tidak mudarat kalau dia utamakan akhirat. Maknanya, tapi keutamaan itu lebih akhirat dan dunia masuk tidak mudarat. Allah Ta'ala cukupkan dia lah, tapi nak mana lebih mungkin tak dapat. Kecuali Allah Ta'ala beri pilihan orang-orang yang tertentu. Sebab itu disebut dalam hadis, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhirati. Bukanlah orang itu orang yang baik, orang yang meninggalkan dunia untuk mencari akhirat. Tak baik lagi. Dia tinggal dunia nak cari akhirat. Tinggallah kamu kerja. Ya, kerja lah. Hanya bila kita kerja, sampai waktu ya semayang, sampai waktu belajar. Kerja waktu siang, malam pergi belajar. Kadang-kadang pergi kuliah tu tidak ada masa sibuk, tapi ada main golf, ada masa. Ada tak main golf mana-mana? Ada? Ada kan? Saya pun tak tahu. Dia kata main golf. Dah kuliah tak ada masa lama ni. Main golf ada masa. Main golf ni bukan bincang-bincang projek, kerja lagi, dia kata. Maknanya. Tadi nak beritahu jangan kepercaya. Jangan sampai apa? Allah Ta'ala sibukkan kita. Pertama, Allah Ta'ala sibukkan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala lupakan kita. Lupa dengar dengan dia. Maknanya aku jaga kita. Perkara yang bahaya, dia kira musibah yang besar. Sebenarnya ini yang takut. Kita takut apa? Kita takut di akhir kita. Akhir-akhir kita jadi lala semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Itu kita takut. Sebab tu ingat, jaga hati kita. Yang paling penting nak jaga hati, supaya kita ini sentiasa ingat dengan Allah dan pegang janji Allah. Allah Ta'ala beri rezeki kita sabimbang. Sabimbang rezeki kita Allah Ta'ala beri kepada kita. Bukan saja kita, anak kita, isteri kita, semua dalam jaminan Allah. Tapi dengan syarat kita ini beribadat kepada Allah. Tapi malangnya kita tak tengok bahagian mana? Bahagian janji Allah tentang rezeki tak tengok. Kadang-kadang bila kita kena baru sedar. Baru sedar. Maknanya bila macam-macam kena ni, maknanya dah tak ada arah dah. Bila sahaja kita ini dah naik dah jatuh, kita bertubuh ke ibadat, akhirnya rezeki pun tak ada apa-apa. Mulai ada. Boleh tumpu baru kita tahu, dulu aku kerja tak ada benda. Tidak ada apa-apa itu. Sebenarnya kalau kita betul-betul tumpu kepada amal ibadat kepada Allah, rezeki itu tak akan lari. Boleh juga kita. Pandai. Allah Ta'ala akan jamin dalam rezeki kita. Duduk-duduk je. Lalu dikatakan tetapi kamu keluh kesah. Kita ni memang keluh kesah. Keluh kesah maknanya boleh tegur dia mata. Ya, boleh tegur dia. Keluh kesah kita ni. Asal bimbang. Ada taruh sudok lah. Maknanya keluh kesah dan duka cita hatimu, dan hati pun duka cita kamu. Duka cita, keluh kesah tentang apa? Tentang rezeki. Orang ulama, orang soleh dia kata dia suka saja. Apa keluh kesah pun Allah Ta'ala jamin. Mu keluh kesah pun gitu juga. Kalau kita bersungguh pun gitu juga. Bersungguh-sungguh siang malam. Maknanya gitu juga sebenarnya.
maka apa baginya daripada sesuatu yang mengaibkan. Saya lupa makna ni. Saya tak akan baca. Maknanya, maka apa baginya daripada sesuatu yang mengaibkan, benda itu membawa kepada aib. Malu kita depan Allah. Allah Ta'ala jawab juga kita sebenarnya. Tapi akhir sekali kita kok segala benda besar dan susah hati. Jikalau lihat dan apa baginya daripada musibah, jikalau engkau ketahui dan jikalau engkau ketahui. Jadi nak beritahu sebenarnya, jangan kita keluh kesah dengan apa yang Allah Ta'ala tipu. Sama ada keluh kesah itu kita sesuatu itu tentang rezeki, sama ada keluh kesah itu sesuatu benda yang mengaibkan kita. Sesuatu yang mengaibkan kita. Kenapa contoh mengaibkan kita? Sama ada orang benda itu berlaku pada kita, maknanya umpama orang fitnah kita ke, ataupun berlaku sesuatu lah yang musibah, musibah kepada anak kita yang berlaku, benda itu mengaibkan kita. Dan seorang itu jumpa saya, dia bagus pergi masjid surah, pergi masjid surah dan sebagainya. Tiba-tiba datang jumpa saya, macam mana Ustaz, anak saya ni telah terlanjur. Malu saya nak tahu ada ke saya. Orang kampung pemain hormat lagi saya. Musibah nak macam mana? Maknanya kena kembali balik kepada Allah. Benda itu telah ditetapkan oleh Allah. Ataupun apa-apa yang berlaku kepada kita. Maknanya kita jangan keluh kesah. Ialah keluh kesah juga kan. Kita ni orang yang lemah iman. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri orang masuk rumah kita, hilang api kita semua. Nengu juga. Lengok juga, tapi nak beritahu kita kena latih lagi, kita melihat itu daripada Allah. Tidak akan berlaku satu perkara kecuali ada hikmah. Kadang-kadang hikmahnya kita nampak 2 tahun baru nampak Allah itu hikmah. Baru kita nampak Allah, hikmah dia begitu setelah 2 tahun baru. Kadang-kadang 1 tahun, jadi kita kena belajar. Bila kena saja apa-apa, kita tengok mungkin Allah Ta'ala nak beri sesuatu yang lebih baik pada kita. Ini kita kena belajar. Yang saya sebut tadi, bersangka baik dengan Allah dan menerima pada Allah Ta'ala, baik rezeki dan umpamanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم علمنا وجهلنا، اللهم وزنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.